Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah ila man aba. Qila man aba ya Rasulullah, qila man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Al-kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah, yang dimuliakan barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan bila, tuan-tuan siap, ahli jawatan kuasa surau, Haji Maksum, tuan-tuan muslimin muslimat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, tetamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan sekalian. Pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi Allah telah terima kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan sementara kita tunggu masuknya waktu solat isyak, kita duduk sebentar untuk kita sama-sama membincangkan. Dan pada malam ini saya akan bawa kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ramai. Dan pada malam ini kita akan bincangkan khusus buat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya kita biasa dengar, yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan kita dengar saja nama Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu atau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kita biasa terfikir yang dia ni memang seorang sahabat di kalangan orang yang paling kaya. Siapakah dia Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Beliau sebelum Islam dipanggil sebagai Abu Ka'bah, bapa Ka'bah. Jadi lahir di kota Mekah pada tahun gajah. Usianya 15 hingga 10 tahun lebih muda
daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas masuk Islam, namanya ditukar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu Az-Zuhri. Beliau di kalangan seorang sahabat Nabi SAW daripada Bani Zuhrah. Bani ni dia banyak dekat Mekah. Antara bani-bani yang besar, Bani Hashim dan juga Bani Zuhrah. Jadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu seorang sahabat di kalangan orang-orang yang datang daripada Bani ataupun kabilah yang besar di Mekah. Apakah kelebihan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Yang pertamanya, kelebihannya ialah beliau di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terawal masuk Islam. Ada 6 orang sahabat Nabi SAW yang masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada awalnya, dan salah seorang ialah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah beliau ialah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Asyara mubasyara. Ada 10 orang sahabat. Dalam hadis yang panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fil jannah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fil jannah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fil jannah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil jannah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu fil jannah. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu fil jannah. Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu fil jannah. Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu fil jannah. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu fil jannah. Dan yang ke-10 ialah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu fil jannah. 10 orang sahabat. Kita ni tuan-tuan yang mulia, terutamanya laki-laki lah. Dia susah nak ingat nama orang. Ya. Tak payah nak ingat nama orang lah tuan-tuan. Tadi isteri kita ingatkan nanti abang balik surau lepas isyak beli 5 barang. Sekarang kita masih ingat 4, lagi 1 lupa. Dalam kuliah ni kita mesti ingat kicap, telur, tepung, gula. Lagi 1 tak ingat. Kuliah dah nak habis ni. Dia tak ingat. Nanti isyak time solat tu dia boleh ingat. Ni kelebihan laki-laki. Laki-laki dia memang susah nak ingat. Dia kalau ingat nama orang, dia lupa benda lain. Lagi 1 laki-laki ni susah nak ingat nombor. Nombor telefon kita, kadang-kadang kita tanya isteri kita, nombor telefon aku apa-apa dia tanya isteri. Nombor IC pun lupa. Itu baru nombor telefon IC dengan kita lah. Belum nombor telefon isteri dengan nombor IC isteri. Ada ingat tuan-tuan? Tak ada harapan. Kita laki-laki ni tak ada harapan. Kita anak ada 8 orang. Ingat nombor IC anak? Tuan Haji, ingat? Tak ingat. Nombor IC isteri pun tak ingat. Tak payah nak cakap anak lah. Tapi perempuan dia lain. Tanya isteri kita, nombor IC kita, nombor anak 8. Dia steady dia. Ingat satu-satu. Kita hari lahir kita, hari jadi pun tak ingat. Yang ingatkan isteri kita. Itulah kelebihan perempuan, kelemahan laki-laki. Tapi laki-laki ni bagus ada lupa. Kalau dia ingat, bahaya. Malam ngigau, ingat nama orang, bahaya tuan-tuan. Itu laki-laki. Malam ngigau, sebut nama orang. Tidur luar besok insya-Allah, musim hujan. Itu laki-laki. Betul, saya pun sama tuan-tuan. Tapi sahabat-sahabat Nabi SAW ni dia umpama bintang-bintang di langit. Salah seorang kita ingat menerangi kehidupan kita. Sebab mereka dijamin surga oleh Allah SWT. 10 orang sahabat Nabi SAW yang dijamin surga. Di antaranya ialah sahabat yang kita bincangkan pada malam ini, ialah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat dijamin surga. Tetapi sahabat 10 orang ni dia dijamin surga
Tak diam macam itu macam kita. Contoh kalau kita malam ni ada orang jamin surga. Mat, kau ni masuk surga confirm lah. Agak-agak besok pergi surau. Tak ada lah tuan-tuan kan. Tak dijamin surga, nak pergi surau pun susah. Tak dijamin surga, nak pergi surau pun susah. Jamin surga agak-agak, memang tak nampak lah. Ni kita kan. Allah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dijamin oleh Nabi SAW masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sebenarnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ni tuan-tuan yang mulia? Tadi namanya kita kenal. Lahir di Mekah. Bani Zuhrah. Muda lebih kurang 10-15 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Kelebihan yang ketiga, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah didoakan oleh Nabi SAW. Tadi doa yang pertama dijamin surga. Yang kedua, Nabi SAW pernah bagi tahu kepada isteri-isteri Nabi SAW. Sesungguhnya bila aku wafat nanti, kamu ni akan dijaga, dipelihara, diberi nafkah oleh orang yang sangat baik, yang sangat jujur dan benar. Beliau akan memberikan kamu keperluan-keperluan kamu. Dan beliau ialah Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan dia akan minum air mata air di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, air yang bersih dan jernih. Ini doa yang kedua Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, pernah bagi tahu semasa hayatnya Nabi SAW. Baginda Nabi SAW pernah bagi tahu kami, sesungguhnya kami akan dipelihara, dijaga oleh satu orang sahabat Nabi SAW yang jujur, yang baik, yang benar. Beliau akan minum air mata air di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka ini menafkahkan kami. Beliau ialah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini. Apa kelebihan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sehingga Nabi SAW doakan dia akan minum air mata air di dalam surga Allah Taala. Memang dia dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijamin oleh Nabi SAW masuk surga Allah. Tetapi yang keduanya didoakan minum air mata air yang jernih. Kerana apa? Kerana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau menjaga isteri-isteri Nabi SAW selepas wafatnya baginda Nabi SAW. Isteri Nabi SAW tuan-tuan yang mulia, dia ada 11. Nah, tadi kita ingat nama laki-laki kan? Ini nama perempuan pula. InsyaAllah tuan-tuan mungkin nama lelaki tak berapa nak ingat, nama perempuan pula kita ingat tak ingat kan? Isteri Nabi SAW ada 11. Semasa hayatnya Nabi SAW ada 2 isteri Nabi SAW ni dia wafat lebih dahulu. Yang pertama ialah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang kedua Sayyidina Zainab bin Khuzaimah radhiyallahu anha. 2 orang dia wafat dulu sebelum wafatnya Nabi SAW. Bila Nabi SAW wafat, dia tinggalkan 9 isteri Nabi SAW yang masih hidup. Ya, 9 isteri Nabi SAW yang masih hidup. Yang tinggal yang pertama sekali ialah Saudah binti Zam'an radhiyallahu anha. Saudah ni dia kahwin selepas wafatnya Khadijah. Umur Saudah radhiyallahu anha pada masa itu 65 tahun. Nabi SAW umur 50 tahun. Ini isteri Nabi lepas Khadijah. Yang kedua ialah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah bin Abu Bakar radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW yang kita biasa dengan namanya Aisyah. Yang ketiga ialah Zainab binti Al-Jahshi radhiyallahu anha. Zainab dia ada 2. Satu Zainab yang tadi binti Khuzaimah, yang kedua ialah Zainab binti Al-Jahshi. Isteri Nabi SAW. Ini yang ketiga yang masih hidup. Yang keempat ialah Hafsah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anha. Hafsah anaknya Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang kelima dia ada 2 ummu. Yang kelima Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang keenam ialah Ummu Habibah radhiyallahu anha.
Ummu yang tadi saya sebutkan tadi. Yang ketujuh ialah Juwairiyah radhiyallahu anha. Yang ke-8 ialah Sufyah radhiyallahu anha. Yang ke-9 ialah Hamimah radhiyallahu anha. 9 tambah 2, 11 orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ingat? Tak ingat. Tadi laki-laki? Tak ingat. Perempuan? Tak ingat. Memang tak boleh nak ingat lah. Penceramah malam ni ingat. Tak tahu juga. Kan? Memang macam inilah kita lah kan. Saya pun tak ingat, tuan-tuan. Kena hafal. Sekurang-kurang kita ingat. Ya. Jadi Nabi SAW meninggalkan 9 orang isteri semasa wafatnya Nabi SAW. Yang didoakan oleh Nabi SAW tadi ialah kamu akan dipelihara, dijaga, dinafkahi oleh seorang sahabat Nabi SAW dan dia akan masuk surga Allah Ta'ala, minum air mata air di dalam surga Allah Ta'ala. Dia ialah Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jaga isteri ni, bekas isteri ni biasa kita jaga. Tuan-tuan tahu berapa jumlah nafkah yang Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu keseluruhannya dibagi kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyatakan jumlah nafkah yang diberikan oleh Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 9 orang tadi berjumlah 40,000 dinar emas. Dinar ni emas. 40,000 dinar emas. Kita tak faham dinar. 1 dinar emas bersamaan dengan 4,25 gram emas tulin. 1 dinar emas berat dia bersama dengan 4,25 gram emas tulin. 1 gram emas sekarang harga dia lebih kurang RM310. Tuan-tuan boleh ingat yang ni? Boleh ingat? Pun tak ingat juga. Sebab isteri telah lama tak minta emas. Atau memang jangan harap nak minta emas. Tapi tuan-tuan beruntung kalau isteri tuan-tuan namanya Mastura. Mazia. Emas dah ada lah. Cukup tak payah minta emas lagi lah. Nama pun dah emas kan. 4,5 gram emas. Ya, tulin. 1 gram 310. 40,000 dinar emas kali dengan 1 gram emas 310. 310 kali dengan 4,25 gram 1 dinar 4,5 gram emas kali dengan 310 1,300 lebih ringgit Malaysia. Ya, adakah kita boleh kira? Ya. 1,300 ringgit Malaysia kali dengan 40,000 dinar emas bersamaan dengan 52 juta ringgit Malaysia. 52 juta ringgit Malaysia. Siapa sempat kira? Saya sempat ke? Tuan-tuan sempat kira? Kira tak ada masalah. Salah tak apa, betul? Betul kan? Ingat apa? Ustaz pun kena kira-kira juga. Kan? 50 juta ringgit Malaysia sekarang ni tuan-tuan dia. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu menafkahkan isteri Nabi SAW yang 9 orang. Makan, minum, pakai, keperluan dia, mereka dijaga, dipelihara oleh sahabat Nabi SAW, yang itu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Suatu Aisyah radhiyallahu anha pernah jumpa anak kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu yang namanya Abu Salamah. Wahai Abu Salamah, bahagialah bapa kamu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW pernah doakan dia. Besok dia akan masuk surga Allah Ta'ala dan minum air mata air yang jernih. Kerana dia telah menafkahkan kami, menjaga, memelihara kami. Ini kelebihan orang jaga isteri Nabi SAW. Isteri-isteri Nabi SAW. 52 juta ringgit Malaysia. Allah. Tuan-tuan sebulan bagi berapa isteri? Berapa ringgit? Tak tanyalah ustaz. Boleh makan pun dah kira syukur, kan? Nak cakap pun malu. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu 52 juta ringgit, tuan-tuan.
Sebab itulah sahabat Nabi SAW ini, Abdurrahman bin Auf dijamin surga Allah Ta'ala. Bukan sebab dia kaya, nanti saya ceritakan lagi. Macam mana hebatnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf ialah salah seorang sahabat Nabi SAW yang hijrah. Di awalnya hijrah ke Habsah dan dia hijrah juga ke Madinah. Dan di antara perkara yang Nabi SAW lakukan buat kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, hijrah Mekah ke Madinah, orang Mekah hijrah ke Madinah dipanggil Muhajirin. Sampai di Madinah, orang Madinah sana, sahabat Nabi SAW dipanggil Ansar. Jadi sampai sana dipasang-pasangkan, dipersaudarakan. Jadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sebelum dia hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia orang kaya dekat Mekah. Antara orang paling kaya dekat Mekah. Bila dia nak hijrah, orang-orang kafir Quraisy beritahu, wahai Abdurrahman, kamu nak hijrah ke Madinah? Boleh. Jangan bawa satu sen pun harta kamu. Tinggal dekat Mekah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, dia hijrah selai sepinggang pergi Madinah. Sampai di Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan dia, pasang-pasangkan dia, dan dia dipasangkan oleh sahabat Ansar yang bernama Sa'ad bin Rabiq radhiyallahu anhu. Sahabat Sa'ad bin Rabiq radhiyallahu anhu. Bila Sa'ad bin Rabiq radhiyallahu anhu telah disaudarakan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Sa'ad pun bagi tahu, wahai Abdurrahman, kita jadi saudara dan sekarang kamu orang Mekah, aku orang Madinah. Sa'ad bagi tahu sesungguhnya aku ialah orang yang paling kaya dekat Madinah. Sa'ad bin Rabiq radhiyallahu anhu, dia businessman, orang paling kaya. Kebetulan dipasangkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mereka tak kenal, baru dipasangkan atau baru dipersaudarakan. Sa'ad bin Rabiq radhiyallahu anhu bagi tahu, wahai sahabatku, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku punya harta yang banyak dekat Madinah. Harta aku bahagi dua. Kamu ambil separuh, aku ambil separuh. Yang kedua, aku punya isteri 2 orang. Aku panggil isteri aku. Ini 2 orang, isteri aku. Yang pertama, yang kedua. Kau tengok dia, mana yang kau suka. Pilih salah seorang, nanti aku ceraikan dia. Habis iddah, kau boleh nikah dengan isteri aku. Sa'ad bin Rabiq radhiyallahu anhu, dia isterinya 2, panggil. Tengok mana satu nak, kan? Yang kau suka, bagi tahu, salah seorang aku ceraikan, nanti habis iddah kau nikah. Sa'ad bin Rabiq radhiyallahu anhu. Hebat sahabat ni tuan-tuan. Maka jawab Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, wahai sahabatku Sa'ad bin Rabiq radhiyallahu anhu, harta kamu ini hak kamu, ambil, aku tak nak ambil sikit pun. Kan? Isteri kamu ini pun hak kamu, aku tak nak ambil. Tak apalah, dua-dua tu kau punya. Ada sahabat macam ni punya hebat, tuan-tuan. Tuan-tuan ada macam ni. Pergi hijrah, harta tinggal kat Mekah sampai Madinah, orang bagi harta separuh, orang paling kaya. Tak payah nak kerja pun, kaya dah, dapat harta. Isteri pun dia bagi, yang pilih yang mana satu nak. Kita ada. Kita mungkin jugalah kot, tuan-tuan. Nah, ni isteri aku yang nombor 1, nombor 2 kan. Jadi kau sendiri ingatlah kan. Kalau kita bagi pilihan. Ni tak disuruh pilih. Ni hebat. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dia berkata, wahai Sa'ad, sahabatku, aku nak minta satu, tunjukkan aku jalan pergi ke pasar. Maka Madinah pada masa itu tuan-tuan melihat, pasar ini dimonopoli oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ni businessman dekat Madinah. Jadi pasar ni memang orang-orang Yahudi. Dan mereka kenal Sa'ad bin Rabiq radhiyallahu anhu. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu beritahu, tunjukkan aku jalan ke pasar. Aku nak pergi pasar. Maka dia pergi pasar, tuan-tuan yang mulia. Pergi pasar tak bawa modal, apa-apa modal pun tak ada. Maka dia buat apa? Dia pajak 1 ekor unta. Dia pajak dengan orang bisnes. Aku nak pajak 1 ekor unta. Nanti aku pulangkan balik. Dia ambil 1 ekor unta dengan nilai RM1,000 contoh. Kan? Maka dia jual kepada orang-orang yang berniaga. Jual beli di pasar itu dengan harga RM1,000, RM10.
Dan unta pada masa itu di Mekah dan di Madinah, jualan dia ialah unta, maknanya unta, badan unta. Tapi Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu dia buat jual 1,000 RM10, RM10 tu ialah tali. Maknanya setiap unta yang dijual oleh Abdul Rahman bin Auf dia ada tali dia. Jadi dia jual harga sama 1,000 RM10 dengan tali. Kalau orang Madinah dia jual 1,000 dia modal, 1,300 tu untung. Tapi dia ambil 1,100 dengan tali. Jadi orang suka beli. Hari tu je dia boleh jual 100 ekor unta. Satu hari. Ada Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, 1,000 RM10, satu ekor unta dekat Madinah. Terkejut Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu bagi tahu wahai sahabat Abdul Rahman bin Auf, belum pernah ada perniagaan yang macam ini punya hebat. Belum pernah. Aku seorang peniaga, orang businessman, tetapi tidak pernah terfikir strategi bisnes macam ini. Satu hari 100 ekor unta. 1,000 RM10. RM10 untung tali. Orang Madinah suka beli. Sebab apa? Harga tak mahal. Ada tali lagi. Lebih RM10 je. Dia untung dengan tali. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dalam perniagaan dia tuan-tuan yang mulia, yang semakin lama semakin maju ni tuan-tuan yang mulia. Dia buat rumah sendiri, dia kahwin dengan orang Madinah. Isteri dia orang Madinah. Dia berniaga tuan-tuan yang mulia sampai ke negara Syam. Maka satu masa di kota Madinah ni tuan-tuan yang mulia, pada masa itu orang-orang Madinah dia nampak kepulan-kepulan pasir. Seumpama ada ribut pasir. Daripada jauh ni dia ada kepulan-kepulan. Maknanya pasir ni, debu pasir ni dia naik ke atas. Dan dia besar. Jadi orang Madinah ni terkejut. Semua keluar daripada rumah tengok kan. Adakah ribut pasir nak melanda kota Madinah. Rupanya tuan-tuan dia yang sampai masuk ke kota Madinah pada masa itu, dia ialah kabilah perniagaan. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu bersama dengan 700 ekor unta yang membawa keuntungan daripada negara Syam. 700 ekor unta. Sampai berdebu tuan-tuan yang mulia nak masuk kota Madinah. Maka orang keluar. Jumpa Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu dah balik. Dah balik bawa kekayaan, bawa keuntungan. 700 ekor unta tuan-tuan belia diparking depan kota Madinah. Panjang tuan-tuan belia kan. Macam lori lah zaman dulu kan. Parking. Orang semua tengok orang Madinah. Allah Akbar. Abdul Rahman bin Auf bawa kekayaan. Abdul Rahman bin Auf bawa keuntungan untuk orang Madinah. Maka pada masa itu ada satu orang sahabat Nabi SAW. Dia jumpa Abdul Rahman bin Auf. Beritahu, wahai Abdul Rahman bin Auf. Baru balik. Dia baru balik kan, bawa keuntungan 700 ekor unta dengan penuh barang-barang perniagaan keuntungan. Sahabat tanya, bagi tahu wahai Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku dengar Nabi SAW bersabda, yang kamu ini akan masuk surga Allah Ta'ala. Betul kamu akan masuk surga Allah Ta'ala. Kamu akan masuk surga Allah Ta'ala dalam keadaan merangkak, susah kan. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia dengar benda ni, dia terus lari pergi rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ummu mukminin, ibu kepada semua orang mukmin. Jumpa isteri Nabi SAW, Aisyah. Tanya, wahai isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, betulkah Nabi SAW pernah beritahu aku akan masuk surga Allah, tapi dalam keadaan merangkak? Aisyah beritahu, ya, ada, dia ada beritahu. Dia tanya kenapa? Sebab kekayaan kamu di dunia. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia lari ke kota Madinah tuan-tuan dia bersama dengan 700 ekor unta. 700 ekor unta tu tuan-tuan dia dengan kekayaan yang dia bawa. Baru balik daripada Syam, businessman. Maka dia beritahu, wahai orang-orang Madinah, bagi aku nak bagi tahu ni. 700 ekor unta ni semua aku infakkan untuk jihad fi sabilillah, untuk jalan Allah Ta'ala. Semua bagi untuk Allah Ta'ala. Aku tak ambil satu sen pun. Sebab apa? Sebab dia dengar Nabi SAW bagi tahu pada isterinya Nabi Aisyah radhiyallahu anha, kamu masuk surga dalam keadaan merangkak sebab kamu kaya. Kekayaan dia tu tak ada kena-mena dengan dia pun.
Dia tak ada risau soal iman dia pada Allah. Sikit pun dia tak akan kurang tuan dia. Sebab bukan dia nak kaya dia. 700 ekor unta dengan barang-barang kekayaan yang dia ada, semua infak pada Allah Ta'ala. Dia ambil semua. Dia tak nak. Takut dia pada Allah Ta'ala, lebih takut daripada dia dengan harta dia, kekayaan dia. Tuan-tuan tahu berapa nilai yang dia bawa 700 ekor unta tu? 1 ekor unta RM20,000. Untanya kali 714 juta ringgit. Untanya sahaja 14 juta. Di dalam badan unta itu dengan keuntungan perniagaan, 1 unta keuntungan lebih kurang barang perniagaan ya, RM7,000 kali dengan 700, 3,5 juta ringgit. Campur 14 juta. Maknanya 17 juta ringgit ni semua untuk Allah Ta'ala. Dia punya wakaf, infak. Sekali niaga tuan-tuan. Pergi negara Syam, niaga dapat 17 juta. Semua bagi untuk Allah Ta'ala. Apa? Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Itulah jaminan Allah Ta'ala pada dia. Ulama menyatakan begitu hebat kayanya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dinilaikan berapa harta kekayaan dia dekat Mekah, dekat Madinah, kekayaan dia. Yang pegang kalkulator boleh kira insya-Allah. Kekayaan dia 3,200,000 dinar emas. Kekayaan harta dia 3,200,000 dinar emas. 3,2 juta dinar emas kali 1 dinar 1.300. 3,2 juta kali dengan 1.300 bersamaan dengan 14 bilion ringgit Malaysia. Betul tuan-tuan? Betul? Ke tak cukup nombor? Kalkulatornya tak cukup nombor. 3,2 kali 1.300 bersamaan dengan 14 bilion ringgit Malaysia, betul? 14 bilion ringgit Malaysia. Kalau dia sekarang dekat Malaysia, tuan-tuan, dia dapat top 5 orang paling kaya dekat Malaysia. 14 bilion ringgit Malaysia. Kayanya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia nafkahkan isteri Nabi SAW 52 juta. Bukan untuk dia, tetapi untuk iman dia pada Allah Ta'ala. Mahalnya iman Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Perniagaan dia daripada Syam 17 juta. Semua dibagi untuk Allah Ta'ala. Sehingga kan Abdul Rahman bin Auf, dia pernah bagi tahu pada orang, sesungguhnya berkatnya aku, berkatnya usaha, berkatnya aku punya perniagaan, setiap batu di Madinah bila aku ambil ini, dia ada harga dinar. Punyalah kayanya, nak bagi tahu. Kalau dia ambil mana-mana batu pun, dia punya nilai itu dinar bagi dia Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Berkat perniagaan. Takut dia pada Allah Ta'ala ni lebih takut dia tuan-tuan daripada hartanya. Kita berani? Tak berani. Cakap je dah berani dah. Buat pun tak berani. Kita ni kalau nak jaga isteri-isteri orang pun pilih-pilih kan. Bawah 25 bagi saya jaga. Atas 65 bagi Tuan Imam jaga. Kan Tuan Imam tua kan. 65 tahun Tuan Imam jaga, Tok Siap jaga. Bawah 25 Nazir masjid jaga. Kan? Kita pilih. Sahabat Nabi SAW, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia tak pilih. 9 semua dia jaga, 52 juta. Sampai wafat mereka, Abdul Rahman bin Auf telah wakafkan harta dia untuk isteri-isteri Nabi SAW. Ini Abdul Rahman bin Auf. 3,2 juta dinar emas, 14 bilion ringgit Malaysia. Harta dia. Allah. Kaya Abdul Rahman. Kalau kita tahu sejarah tuan-tuan yang mulia, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu bawa 700 ekor unta bersama dengan peralatan perniagaan, keuntungan dia. Dulu semasa di Mekah kan pernah berlaku macam mana orang-orang kafir Quraisy ini bila orang-orang ramai masuk Islam. 3 tahun ni mereka ni tak boleh berniaga di antara dengan orang Islam. Maknanya ada catuan makanan dan minuman. Sehingga kan orang-orang Islam pada masa itu di Mekah dulunya
Dia tak boleh nak dapat makanan, sumber makanan. Kalau ibu-ibu ni tuan dia tak boleh nak susukan anaknya sebab kering susu, tak boleh. Sebab apa? Sebab kelaparan, makan tak ada. Dan pada masa itu kemarau lagi panjang. Sahabat-sahabat Nabi SAW jumpa di antara satu dengan lain. Wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, doakanlah kami, doakanlah kami. Ada yang jumpa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wahai Ali, doakanlah kami, minta dengan Allah. Dan minta dengan Allah. 3 tahun tuan-tuan yang mulia, ekonomi orang Islam pada masa itu dicatu. Dalam keadaan begitu tuan-tuan mulia, kota Madinah dihadiri oleh satu kabilah yang masuk daripada negara Syam juga, membawa 1,000 ekor unta. Macam debu pasir, ribut pasir masuk dekat kota Madinah, kota Mekah pada masa itu. Dia ialah kabilah perniagaan Saidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan. 1,000 ekor unta. Dia masuk kota Makkah pada masa itu, tuan yang mulia. Orang-orang kafir Quraisy ni dia tengok, dia rasa jealous, cemburu. Macam mana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu boleh bawa perniagaan keuntungan yang hebat, 1,000 ekor unta. 1 ekor di depan tuan mulia di Mekah. Dia punya yang 1,000 tu masih panjang lagi kat belakang, belum masuk Mekah. Punyalah banyak, masuk. Orang-orang kafir Quraisy jumpa orang bangsawan, hartawan, orang kaya-kaya ni, jumpa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wahai Utsman, kita kau tim dah lah kan. Harga kawan-kawan kan. Kalau harganya 1 ekor unta 7,000, dengan dia punya nilai dia, perniagaan 7,000 tambah 20,000, 27,000, kita beli double. Harga double kita boleh beli, tak ada masalah. 2 kali ganda orang-orang Quraisy Mekah. Dalam pada masa itu orang-orang Islam 3 tahun kelaparan. Apa jawab Abdul Rahman? Apa jawab Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Utsman bin Affan, semua ni 1,000 ekor ni aku dah bagi kepada Allah Ta'ala. Satu pun aku tak ambil. Dan kau orang-orang kafir Quraisy kau tak boleh ambil. Ini harta orang-orang Islam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebab tu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang dijamin surga ini selepas Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab infak dia, wakaf dia pada Allah Ta'ala. Kalau kita dengar tadi Abdul Rahman bin Auf 700 ekor, Utsman bin Affan 1,000 ekor unta. Nilai iman dia pada Allah Ta'ala ni tuan-tuan, untuk harta dia bagi pada Allah Ta'ala, dia nilainya iman dia tu. Sebab itu sahabat Nabi SAW yang kaya ni tuan-tuan, imannya dinilai dengan wakafnya harta, infaknya ke jalan Allah Ta'ala. Kita iman pun tak berapa nak kuat, wakaf lagi tak ada, komplain dia. Aircon banyak, pasang kipas, aircon tak nak pasang, komplain. Tempat letak kasut kena hujan, tak letak awning, baru pasang awning, komplain. Van jenazah sampai 2, satu Velfire, satu Toyota, bila nak pakai tak tahu, komplain. Teringin nak pakai, malam ni boleh masuk lah, siapa-siapa nak masuk. Kan, kita ni komplain, wakaf tak, komplain banyak. Abdul Rahman bin Auf, dengar aja, masuk surga Allah Ta'ala dalam keadaan merangkak. Terus jumpa Nabi, jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Kita, kalau orang jumpa, Mat, kau ni masuk surga Allah Ta'ala, tapi merangkak. Biarlah merangkak, janji masuk. Engkau belum tentu. Kan, kita ni, Mat, kau masuk surga Allah, tak ada merangkak. Tak apalah, merangkak pun masuk. Daripada kita, belum tentu. Allahu Akbar. Tapi sahabat Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, merangkak ni bagi dia ni, dia beza. Satu sahabat Nabi SAW yang ke-10, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, dia bendahari, pegang perbendaharaan, Menteri Keuangan Madinah pada masa itu, orang yang paling kepercayaan. Dan dia di antara sahabat Nabi SAW yang dibagi tahu antara orang yang kemudian masuk dalam surga Allah Ta'ala, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Cerita ini berkembang dengan sahabat ke sahabat, telinga sahabat ke sahabat. Sampai kepada selepas sahabat Nabi SAW, tuan-tuan beliau ni cerita kepada orang-orang selepas sahabat Nabi SAW. Tabi'in tu orang-orang ulama besar tu, selepas habis ni apa sahabat Nabi SAW, dia bagi tahu cerita Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang akhir masuk surga. Tabi'in bagi tahu, walaupun Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu dia
Namanya lambat. Yang ke-10 masuk surga. Kami tabi'in semuanya akan sama iman dengan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Baru dengan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Belum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW doakan, wahai Abu Bakar, kamu akan masuk surga Allah Ta'ala. Kat mana kamu nak masuk, pintu mana? Semua pintu panggil kamu. Kita pintu pun panggil nak balik. Bila lah lambatnya lah isyak ni Ustaz. Habis lagi 2 minit. Kita pintu juga nak balik. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, setiap pintu surga panggil Abu Bakar, masuklah daripada pintu kami. Pintu jihad, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu jihad. Pintu solat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengutamakan solat. Dia pun pintu solat. Pintu sedekah. Sampaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia bagi tahu untuk agama Allah Taala ni, kalau boleh aku nak besarkan badan aku ni. Aku nak tutup api neraka Allah Taala ni supaya orang semua boleh masuk surga Allah Taala. Ni niat dia. Lalu Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dia bagi tahu, wahai Nabi SAW, wahai Muhammad SAW, aku ni Khadijah, orang kaya, businessman, kahwin dengan Nabi SAW, semua harta untuk Nabi SAW, untuk infak, untuk Allah Ta'ala. Besok kalau aku wafat, kata Khadijah radhiyallahu anha, tulang-tulang aku dibuat jambatan untuk dipijak oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, untuk jihad fisabilillah. Sampai matinya dia pun masih nak wakafkan tulang yang dia ada untuk agama Allah Ta'ala. Beza dengan kita ni tuan-tuan, kita memang betul komplain komen nombor 1. Seronok komen kan? Komplain seronok kan? Satu WhatsApp group ni, dia surau pun ada banyak. Yang IJK lain, yang tertinggi IJK lain, yang ahli karya biasa lain. Dia tak boleh sekali tu, dia kalau sekali huru hara. Masjid pun dia ada 4 group. 1, 2, 3, 4. Dia kalau satu group ni, gaduh tak habis. Ada je pasang lampu ni murah sangat. Mana ada Kalimantan orang pakai downlight, komplain. Pakai downlight rosak kerap, pakailah Kalimantan, komplain. Pakailah yang biasa, pakai LED cerah sikit murah, komplain. PA system kuat sangat, komplain. Slow sangat, komplain. Ustaz keras sangat suara, komplain. Ustaz slow sangat suara, komplain. Sejuk sangat. Dalam musim hujan, janganlah pasang aircon banyak-banyak, komplain. Kan? Besok panas, aircon tak pasang, panas, komplain juga. Sejak bila kita tak komplain? Tapi untuk agama Allah Ta'ala, kita sepatutnya ke depan. Wakaf kita ke depan, infak kita depan, sedekah kita semua, sumbangan kita ke depan, semuanya kita ke depan. Dan kita tak tahu apa-apa, semua kita bagi untuk nilai Ta'ala. Sebab itu bila wakaf ni, dia dah jadi hak Allah Ta'ala, tak boleh ungkit. Kita bagi hak Allah Ta'ala, tak boleh nak ungkit. Orang pakai, orang tak pakai, tak boleh nak ungkit. Kita bagi air, kowe ke kuku ke kan, tempat minum tu, letak. AJK nak letak kat depan ke, kat belakang ke, kat tengah ke, kat tepi ke, atas bumbung tu, AJK punya hal. Kita dah wakaf, jangan komplain. Kita kadang-kadang dah wakaf, komplain. Mana air kuku aku letak? Lah, kenapa letak sebelah tandas? Sebelah tandas orang tak nampak, letaklah pintu masuk. Kita dah bagi wakaf, kita pula komplain. AJK mesyuarat bincang, letak sini budak-budak kacau, buat main air pecah. Buat kat belakang, tepi tandas paling bagus. Air ni saluran, tak banjir, tak lecah. Ini contoh. Ya, bila wakaf, itu hak Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang mulia, semangat juga Abdul Rahman bin Auf. Bila dah azan kita berhenti insyaAllah. Ya, jadi mudah-mudahan sedikit. Jangan kita pada malam ini beri manfaat untuk kita semua insyaAllah. Minta maaf atas kekurangan. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambah dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Insyaallah. Nang sana lebih. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Allah. Allah.